Okay guys, so untuk kereta Ativa ni aku nak pasang dashcam, nak tambah lagi dashcam. Kenapa aku tambah dashcam? Sebab dashcam kat sini hanya support untuk rekod depan sajalah. Dia tak rekod depan belakang. Lepas tu dia tak rekod 24 hours lah kiranya. So sekarang ni dashcam yang aku nak tambah tu nanti aku akan letak dekat area sini lah. So dashcam tu akan support kamera depan dengan kamera belakang. Tapi dia akan support 24 hours juga. Tapi 24 hours kau kena hardwire lah masuk daripada fuse. Tapi kalau kau tak nak buat pun tak apa. Just untuk kamera kau rekod depan belakang pun dah kira elok. Kalau apa-apa berlaku dia akan rekod lah depan belakang. Kalau korang tak pakai wire, kau boleh pakai guna ni lah, cigarette dekat sini. So dashcam yang aku pakai ialah macam kau tengok. So ni brand 70 my. Brand ni je. Sebab aku beli ni sebab ni harga paling berbaloi lah. Sebab harga dia tak silap aku ratus-ratus je. Sebab kalau brand lain, kalau nak kualiti yang boleh rekod sampai 4K ni, selalunya korang kena spend dalam dekat almost RM1,000 tak silap aku. Almost lah. So sekarang kita nak launch daripada ni, dia punya manual. So ni kamera belakang dia. So kita kamera belakang dulu. Okay, ni gambar belakang dia. Simple, kecil. So ni kita akan lalu ikut bonnet lah nanti. Belakang kita dulu. So ni kamera depan. Kita tengok macam mana rupa dia. Ni besar sikit lah. So ni kau tengok, dia punya 70 my ni. Skrin dia pun boleh tahan juga besar. So nanti aku akan letak dekat area sini. So dah akan rekod kat center lah. So ini ikut kat tepi sikit. Tapi kita nak center sini. Okay, ni kalau korang nak buat dia rekod macam biasa, just rekod depan belakang je, boleh je. Korang boleh pakai ni lah. Dia punya apa ni, USB cable dia ada bagi. USB cable dengan kabel depan belakang dia. Mana ni dia bagi cigarette lighter punya charger lah. So korang dapat 2 USB, satu untuk dashcam, satu untuk charge phone korang lah. So korang letak kat situ. Itu kalau korang tak nak guna 24 hours function dia lah. Kalau korang nak guna dia punya 24 hours function, boleh. Tapi korang kena beli ni yang taklah ni lah. Taklah ni dia punya fuse kit dia. Ini korang sambung kat fuse korang. Kena tap dekat wire semua. Cara dia simple je, sama je. Tapi aku akan, yang ni tutorial ni untuk aku pasang kabel USB dulu lah. Tapi aku akan tunjukkan lah cara macam mana nak pasang untuk ni. Lebih kurang sama. Okay, sebelum kita pasang dia punya wiring, aku nak cabut bateri depan. Tapi bila kau cabut bateri depan, semua ni dalam kereta nanti dia akan reset lah. Nanti kau kena set balik. Itu tak apa lah, tu senang je sebenarnya. So sebab apa aku tutup, sebab kat sini ada airbag tau. Aku takut apa-apa aku tersentuh ke apa, at least airbag tu tak adalah meletup kalau aku tak cabut bateri. So aku cabut bateri dulu. So ni nanti dashcam tu kita akan selit lalu kat tepi je sebenarnya. Dari tepi ni, dia akan masuk sini, turun bawah ni, sambung situ, terus masuk ke dashboard. Kat situ ada fuse lah. Kalau untuk yang USB cable pun sama juga cara dia. Aku masuk dari situ, keluar sini, beza dia. Daripada korang, kalau tidak dia stay situ, kau kena ada kabel kat sini lah. Kabel tu akan lalu dari sini sampai ke USB port sini. Kalau korang tak nak jenis masuk fuse lah. So, sekarang kita cabut bateri kat depan tu. Okay, ni engine bay kita Ativa. So, kalau kau tengok bateri dia kat sini. Ni dia punya bateri lah. Negatif, kat situ positif. So nanti kita kena cabut dia punya ni lah, negatif punya negatif punya terminal. So spana korang ambil lah spana 10mm. So kita kena buka ni 10mm lah saiz soket dia. Korang just buka je. Lepas korang buka ni nanti korang boleh letak kat tepi. Kita boleh start pasang wiring semua. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya wiring ni. Dia punya wiring dia simple je. Kau just keluarkan je lah wire mana kau nak. So ni kau wire USB. Kalau kau pakai yang apa tu, fuse kit tu, kau boleh pakai fuse kit USB. Ini dia punya apa tu, rear camera. Korang ambil kat rear camera dia. So cara dia simple. Korang just buka dia punya rubber lining lah. Rubber lining ni kau kena buka. Cara dia tarik je sebenarnya. Tarik sikit. Tarik, tutup dah keluar. Kau tarik, bagi dia expose bahagian sini sampai bahagian sini. Sebab bahagian sini kau kena expose kan. Sebab nanti sekarang kau nak masuk kabel lalu daripada belakang ni sampai ke bonnet belakang. So kita sekarang ni kita masukkan wire dulu lah. Cara macam aku tunjuk tadi, cara cabut ni je. So yang lain nanti, yang ni kau just selit masuk dalam ni.
Dia selit ke dalam ni. Habis pastikan dia masuk ke dashboard lah nanti. So tu je lah. Okay guys, so sekarang ni aku dah selesai dah selit wire ni masuk daripada sini turun ke bawah ni. Semua aku dah selit masuk. So sekarang aku nak dekat dia punya kamera dulu lah, nak tahu dia punya position kan. So ni kamera dia besar. Kalau kau tengok, aku ingat aku nak letak area sini je lah, supaya dia nampak sini. Okay, aku nak letak area sini je lah sebenarnya. Sebab tu, tapi dia akan line kat sini, kau kena bagi ruang sikit lah. Dia akan center kat sini lebih kurang. Ataupun kau boleh letak dekat belah sini juga, belah tepi ni. Tapi aku letak kat tengah lah kot, baru nampak center kan. So yang aku akan pakai ni lah. Dia bagi benda ni. Tapi yang pelik kalau aku tengok ni, instruction dia dalam gambar kata melentang. Tapi ikutkan cutting dia sebenarnya dekat kena menegak. Aku rasa menegak kot sebab dia ngam-ngam ni. Dia tak kacau kamera. So aku rasa step dia lah, cara pasang dia memang menegak lah. So ni part ni korang pastikan korang bagi dia ngam-ngam lah. Kalau aku selit dalam sikit lah, macam ni, bagi dia ngam-ngam betul-betul. Jangan kena benda ni lah, sebab benda ni dia takkan lekat kat situ. So bagi dia kat sini, bagi dia lekat. Lepas tu kau pasang kamera, nanti dia center lah kat situ. Lepas kau pasang kamera tu. So, sekarang kita nak pasang tu dulu. Okay, sekarang ni belah sini aku dah siap pasang dah. Kau boleh tengok dashcam. Aku lalukan daripada situ. Dari situ aku turun, masuk ke situ. Tu kamera dah aku mount kat situ. So far ni aku tengok, oh boleh lah, ada center lah. So dia masuk dari sini. So turun kat sini kan. So sekarang ni kita nak tengok bahagian sini lah. Kabel tu akan lalu kat sini macam ni. Okay, ni kabel USB. Kalau kabel USB senang je lah. Korang just lalukan dia ke situ, turun bawah ni. Lepas tu nanti sambung ke tempat cigarette lighter tu lah, USB. Kalau wiring kit, kau kena buka lah box ni, glass box ni. Cara buka dia, kau just tepi ni ada macam tu, pinch, dia punya macam pemegang dia. Kau kepit dua, lepas tu kau tarik dia keluar. Tu cara dia lah, kau tarik dia keluar. Lepas tu bawah tu ada fuse box lah. Okay guys, sekarang ni kita tengok, aku dah buka dashboard semua. So kau tengok kat sini dia punya fuse box kat bawah ni. Okay, tu ada fuse box. Tapi fuse box dia akan ada cover ni lah. So cover ni cara dia senang je nak buka. Kau nampak ada tab ni, daripada putih tu belakang tu, kau tekan nanti dia tolak keluar, tu cabut lah benda ni. So tu je lah cara nak cabut dia. Okay, fuse, ni fuse dia, fuse box. So nanti sekarang ada banyak cara kau boleh connect. Sebab kau nampak fuse kosong tu, ada dua ke tiga kat situ adalah constant power walaupun kunci tak on. So nanti kita kena pilih lah mana satu. So yang dekat sini, okay, itu ground. Kau boleh pilih ground kat situ, ataupun dalam tu pun ada satu ground. Kat situ kau boleh connect, kat sini kau boleh connect. Itu ground lah. Ground tu lubang skru dia size M6 lah, M6. So nanti kau nak cari dia punya ring terminal, kau boleh ambil yang size M6 nya. Okay, itu saja cara dia. So ring terminal tu, aku nak tunjuk ring terminal dia dulu. Okay, ni ring terminal, kau boleh pakai macam ni. Ni lubang dia, lubang size M6. Kau just connect je lah ground tu kat situ. So letak kat situ. Baru nampak macam profesional pasang lah. Kalau kau malas sebenarnya kau boleh je gulung wire tu letak kat tepi tu je. Tapi itu nampak macam noob. Lepas tu nanti kan bila apa-apa berlaku bergetaran ke apa, ada kemungkinan benda ni akan tercabut tu tinggi lah. Bila tercabut kena tempat lain tak apa. Kalau tercabut kena kat bahagian fuse box ke apa, habis shot lah kata korang. So better korang pakai terminal lah, supaya dia lebih secure mount dekat tepi tu. Okay, itu dia punya terminal lah. Okay, sekarang ni, ini dia punya wire lah, wire fuse kit. Cara sama, korang just masuk tepi sini, lalu sampai ke tengah dashcam korang. Okay, cara dia, okay, ni special lah. Dia ada macam board kat sini. Punya board ni untuk regulate lah bateri. Bila bateri korang dah low, dia akan stop lah recording. Sebab ni dia power by battery carrier sebenarnya. Dia ada certain voltage, dia akan stop recording. Okay, dia matikan dashcam bila bateri kau terlampau low lah, supaya nanti kan bila kau nak start, boleh start balik lah, tak adalah terus mati. Okay, ni dia punya ground. Okay, ni tempat kau sambung kau punya terminal tu, ground. Okay, yang ni ACC. ACC ni accessory. Dekat tepi tu, dekat situ kalau kau tengok kat kotak ni ada tulis ACC. Kau boleh sambung situ juga, ataupun kau boleh sambung dekat
P outlet, maksudnya power outlet. Power outlet tu yang 12 volt kat tengah tu, cigarette lighter tu. Kau boleh sambung situ juga. Tu ACC. ACC kenapa kat ACC? Sebab ACC bila korang switch on key, maksudnya tekan sekali tu, aksesori akan on semua lah, baru dia on. Bila dia tutup baru dia matikan. Itulah cara dia tahu bila dan bila kereta kau on atau off. Yang ni pula VCC. VCC ni constant power lah. So walaupun kereta korang dah off, dia still bagi supply power. So ni nanti aku tunjuk, ada 3 point kau boleh letak dekat kereta lah. Tapi kau nak lekat tu benda tu, kau mesti ada benda ni lah, terminal ni. Ada cara, kalau kau tengok ada video tutorial, dia cabut benda ni, lepas tu dia just lilit dekat fuse tu. Tu boleh kat cara tu, tapi ramai orang kata macam bahaya lah tu lah kan. Sebab bila kau pakai ni, korang punya fuse cover ni, kau tak boleh pakai dah sebenarnya fuse cover ni. Sebab dia terkeluar. Melainkan kau tak tahulah macam mana kalau dia ada aksesori lain, kau boleh tebuk benda ni bagi dia terkeluar. Sebab benda ni akan tinggi tau. Dia akan tinggi. Bila tinggi kau tak boleh nak tutup benda balik. So ni kau just sambung kat sini, lepas tu kau crimp lah kat tu. Crimpkan dia pakai crimper. So nanti just lepas kau crimp tu, kau just letak je lah kat situ. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk lah kat mana ground dia. Situ ground, itu pun ada ground, kau boleh sambung. Dalam ni pun ada ground, macam aku cakap tadi. Dalam tu ada 2 ground, kau boleh cabut skru tu, skru M6 tu. Okay, ACC yang dekat bawah tu ada, yang kau nampak 15 volt ni. Sekejap aku tunjuk. Ni yang 15 volt ni adalah power outlet lah. Kau boleh sambung kat sini juga lah, ACC. Ataupun kau boleh sambung kat ACC yang 10 tu, kau boleh sambung kat situ. Okay, untuk yang constant power aku cakap tu kan, constant power tu yang ni. Kau tengok ni, yang ni constant power sebenarnya. Sekejap lampu tak nampak lah. Kau off dulu. Okay, biar gelap sikit. So ini constant power lah. Kau nampak dia nyala, ni tak nyala sebab dia tak constant power. Ni constant power. Bila korang tutup enjin, dia still nyala lagi lah. Nampak nyala, ni pun menyala, ni tak nyala. Korang boleh pilih lah point mana korang nak. Sini boleh, situ boleh. Sebab aku tak tahu kenapa dia kosong. Dia kosong maksudnya benda ni tak ada aksesori yang cocok dekat kereta lah kiranya. Korang boleh cocok situ lah. Kira macam open space lah, korang boleh cocok. Itulah dia punya power korang boleh ambil. Macam tu je lah cara dia. Lepas korang pasang tu, korang boleh tutup balik semua dashboard ni, pasang. Lepas tu korang punya ni dah kira settle lah. Kita buat kat bahagian belakang lah. Sekarang ni aku nak pasang dashcam ni. Ini dashcam belakang lah. Dia punya rear camera. Cara dia kau tengok ni, macam ni, lepas tu korang align je lah dekat kat sini. Korang alignkan dia. Kalau korang nak center, korang boleh align dekat ni. Kau tengok ni, ada macam dimple ni. Sensor ni korang align sini, lepas tu lekat situ. Sebelum kau tampal tu, kau kena pasang ni yang dia punya ni. Dia punya ni kau just lekat lah kat situ. Kau lekat itu, kita terus pasang lah. Dia punya ni kau kena pasang dulu lah. Lepas just kau lekat kat sini je. Lepas tu kau lekat lah kamera tu atas tu. So laluan dia kau tengok. Okay, ni punya kau dah tarik sampai belakang. Cara dia sama je, kau just selit tepi tu semua. So ni kabel ni aku akan lalu kat sini lah. Lalu kat sini, masuk dia dari sini sampai ke sini, dia akan keluar kat sini lah. Kamera tu akan masuk kat sini punya wire. So nampak kemas lah. Tak ada wire tergantung semua. Memang clean lah. So sekarang kita nak pasang dia punya kamera dulu. Okay, kamera aku dah siap install. Tengok aku lekat kat sini. So korang try align lah se-center yang boleh. So ni aku dah align center. Ni kabel ni. Kabel ni aku akan masuk kat sini lah. Kalau kau nak masuk sini tak boleh sebab sempit. Aku dah try masuk sini pun sempit, tak cukup ruang. So korang terpaksa bypass dari sini lah. Ni just stiker je ni. Kau kopek pasal nanti kau selit lah. Yang kabel ni, cara dia macam nak lalu dari sini, kau kena buka lah benda ni dulu. Cara nak buka benda ni, yang ni payah sikit lah. Yang ni senang, ni just kau tarik je benda ni. Tarik benda ni dia keluar. Yang ni, benda ni sebenarnya dalam dia ada plastik tau. Plastik clip. Clip dia ada 4 point. Kau boleh nampak macam ada dimple kan. Klik kat sini satu, sini satu, sini satu, belakang sini satu. So bila 4-4 tu tertekan, kau boleh tarik ni keluar. Kau buat satu-satu lah kan. Nanti bila benda ni keluar, kau boleh access lah. Dalam belah sini pun sama. Kat sini ada mana dia Okay, lubang ni. Ni aku dah cabut lah.
dia punya cover ni. Cover ni untuk tu lah, dia punya kau punya top liner tu. Kau cabut ni, kau cabut getah ni. Lepas kau cabut getah ni, kau boleh tarik ni keluar sikit lah. Time tu kau boleh lah selit kau punya kabel lalu masuk sini sampai ke sini, join ni. Ni kau jangan buka lah, cakap ni. Benda ni stiker je. Nampak? Stiker je. So kau selit lah kat sini. Terus siap lah pemasangan dashcam kat gear belakang ni. Okay, sekarang ni aku dah siap dah pasang. Tengok, aku masuk dari sini. Masuk dari getah ni. Ni kau buka tu lah, cakap-cakap ada klip, nampak ni. Dia punya klip kau ajar pinch je lah kat itu. Masuk kat sini. Ni kau boleh tarik lah. Ni klip, ni dia punya wire. So dah masuk, wire ni kau kena masuk sini. Tembus sini, ni kau kena buka. Benda ni kau kena buka lah. Okay, cara kau nak macam ni, kau nak masuk kan. Kalau kau tolak je, boleh, maybe lah boleh sampai. Kadang-kadang tak sampai sebab kabel ni kan kau tengok dah lembut. So maybe dia akan terselit sini, terselit sana kan. Cara paling mudah, korang ambil macam ni, nampak ni dawai. Dawai biasa, kau tutup dengan tape hujung dia supaya tak calar kereta korang. So ni, nanti korang masukkan dari sini ataupun dari sini. Daripada sini ataupun daripada sini, korang masukkan. Lepas tu korang ikat tape tu dengan kabel. So kau tarik kat sini. Nanti dia keluar kat itulah. Cara mudah sebab benda ni, kalau dawai dia straight, nampak? Bila kau tekan baru dia bengkok. So better kau pakai dawai lah untuk korang lalu. Ataupun korang, kalau korang ada masa banyak, kau selit je lah masuk dalam ni. Kalau aku pakai dawai je. Lepas aku dah buat tu, nanti aku tunjuk macam mana buka. Okay guys, so aku dah siap pasang dah. Kau boleh tengok, nampak? Kemas tak pasang? Lalu situ, masuk dari sini, pergi ke sini, lalu sini. Lepas tu kita masuk daripada interior dalam, lalu ke depan sana. Kau tengok, tak ada pun kesan. So memang lawa. Kalau korang buat dengan cara betul, memang lawa sebenarnya. Bila korang dah siap pasang, nampak macam OEM lah. Cuma ni je lah, nampak tergantung sebenarnya. Tapi ikutkan kalau benda ni dekat, kalau kat sini ada slot sikit, aku boleh masuk kat sini tapi tak boleh. So dari segi ni, tu je lah yang nampak macam modified. Yang lain semua nampak macam memang dari kilang kan benda ni dia. So lawa. So ni dashcam belakang Kau nanti lepas korang on kereta nanti korang boleh itulah adjust, kau tengok macam mana jarak tinggi rendah mana kau nak. Ada swivel kat sini. Senang je lah cara dia. So sekarang ni kita nak testing, tengok kita pasang ni dengan betul ke tak. Okay, sekarang kita nak buat first setup. So sekejap aku tanggal dulu plastik ni. Okay, plastik dah tanggal. So tengok macam ni, dia menyala tak? Betul tak kita pasang. Okay, patut dashcam nyala. Tengok. Okay, so kita start the engine. Backup camera is connected. Okay, so dia kata backup camera connected tu betul lah tu. Sekarang kita tengok kamera belakang. Switch to rear recording. Okay, kamera belakang tinggi. So nanti korang kena adjust lah kamera belakang tu bagi dia rendah sikit. Sebab position dia agak tinggi. Tapi kau boleh tengok kualiti kamera belakang. Balik kamera depan. Switch to front recording. Kamera depan pun kau boleh adjust position. Kau nak macam ni, kau nak nampak ni ke tak. Kalau aku buat macam ni. Macam ni, bagi nampak bumbung tu sikit. Ataupun naik ke tinggi sikit lagi, tapi tinggi tak lawa, bagi dia nampak hood lah. Macam ni. Okay, macam ni cun lah. Suka position ni. Sekejap, panas lah tu nampak aircon semua dia dah reset. Meter semua dah reset. Okay, sekarang kita kena adjust balik lah. Tu je lah problem dia sebenarnya. Bila korang dah buat ni, problem dia aircon dia akan reset balik. Semua memori sistem dia hilang lah. So korang kena set balik lah aircon semua, AC. Lepas tu recycle ni. Kau kena set up balik semua lah. Macam sini, ni security key lah. Aku ada security key, aku dah buat. So aku enter punya security key sekejap. Okay, settle. Tak ada apa lah. Kau boleh buka radio je biasa. Macam tu je. Bluetooth, Bluetooth dia stay connected lagi lah. Stay ada Bluetooth lagi. So boleh guna. Tak tahu lah dia connect dengan Bluetooth aku punya phone ke tak sekarang ni. Tapi phone aku detect semua. Okay, semua stay function lah. Cuma tarikh lah tengok, dia dah reset. Kau kena set balik semua ni. Okay, kalau tak tahu lah last time. Okay, ada problem nampak. Masa nak kenapa tingkat ni tak sekali klik turun. Sebab ada problem. Sebab bila kau cabut bateri, dia akan reset sistem kereta ni lah. So ini kau kena buat adjustment balik.
So cara dia lah, kau hold dia terbuka dulu sampai bawah. Okay, hold dalam 50 second. Okay, tunggu macam tu. Okay, lepas tu kau naik atas, kau hold. Okay, dia dah function balik. Nampak? Power window kau dah function. Kau hold dalam 30 second macam tu lah, power window kau dah function. So sekali klik je lah. Nampak? Macam tu lah. Dia reset. Dia just untuk adjustment lah. Ni dia kereta ni dah canggih kan. So dia kau kena adjust sendiri lah. Kau boleh adjust kat sini. Macam tu je lah cara adjust dia. Yang lain ni basic lah, tak ada apa pun. Yang meter ni yang tempat dia reset. Sebab sebelum ni meter aku meter jarum, so aku kena buat macam ni balik lah. Macam tu je lah cara dia. So far tu je lah. Okay, tu saja video aku hari ni. So jangan lupa like and subscribe. Jadi kena tengok lah apa modification yang aku nak buat kat kereta ni. So far dashcam ni safety lah. Safety untuk kereta ni, supaya selamat lah. Itu saja video dari aku ni. Jangan lupa subscribe, like and comment.